Sebelum ini, admin telah merumuskan projek-projek mega yang gagal di Malaysia seperti projek Forest City Johor bernilai RM413 bilion, projek Arab City Melaka bernilai RM240 juta dan projek Plaza Rakyat dengan 77 tingkat. Namun, masih terdapat banyak lagi projek-projek mega yang telah terbengkalai di Malaysia dan sering menjadi buah mulut rakyat. Di sini admin senaraikan 5 projek mega gagal di Malaysia bahagian 2. You are watching Top 5 Malaysia. Tahniah Ijal Bugis, anda telah memenangi giveaway duit. Sila email Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Nombor 5. Pulau Bayas. Pulau Bebas Cukai di Pulau Bayas, Tasik Kenyir, Terengganu antara projek mega yang dibangunkan untuk menjadi satu lagi tarikan pelancongan. Malangnya selepas lebih 70% pembinaannya siap, ia tergendala hingga hari ini. Projek Pulau Bayas cetusan idea bekas Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Said pada tahun 2010 dilihat berpotensi dibangunkan sebagai tarikan pelancongan baru di Terengganu. Projek yang berjumlah RM243 juta itu membabitkan pembinaan bangunan terminal utama jeti penumpang, jeti servis, kompleks beli belah di Kenyir Trade Center, laluan pendaratan bot dan stesen bagi dan wakaf. Projek yang dimulakan kerajaan negeri di bawah pentadbiran Barisan Nasional itu sepatutnya dijadualkan siap pada tahun 2016. Atas beberapa faktor dan kekangan, Kerajaan PAS Terengganu telah menamatkan projek itu dan bagi pihak mereka, penolakan projek ini adalah kerana kos diperlukan terlalu tinggi untuk meneruskan projek berkenaan yang berkeluasan 65,417 hektar. Masalah logistik dan isu keselamatan yang boleh merencatkan kejayaan projek itu juga antara faktor projek ini tidak dipersetujui. Namun menurut Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Rosul Wahid, jika projek itu ditamatkan, ia turut menjejaskan peniaga dan pengusaha bot. Mereka sangat bergantung harap ke atas projek ini dan menganggap ia sebagai pembuka rezeki untuk perniagaan mereka. Kerajaan negeri Terengganu juga memasang niat untuk meneruskan projek ini, tetapi yang terus menghalang adalah kekangan dana kerajaan kerana sebanyak RM80 juta lagi yang diperlukan untuk menyambung projek ini. Melihat daripada keadaan itu, ada pihak yang mengusulkan pendekatan yang lebih efisien, iaitu dengan mengecilkan skop projek ini. Kini pulau itu masih terbiar dengan bangunan kelihatan usang dan saki-baki bahan binaan ditinggalkan begitu saja. Keadaan ini akan terus menjejaskan imej pulau tersebut terhadap pelancong luar, terutamanya dari China yang menganggap lokasi ini sebagai syurga kaki pancing bagi mereka. Nombor 4. Projek Monorail Putrajaya. Monorail Putrajaya merupakan sebuah perancangan yang menyediakan laluan transit di kawasan wilayah Persekutuan Putrajaya. Monorail ini dicadangkan mempunyai 2 aliran, iaitu satu laluan bermula dari Putrajaya Central di sebelah barat ke Presin Diplomatik di timur laut sepanjang 12 km dan satu lagi laluan yang lebih pendek menghubungkan pejabat kerajaan di Presin 5 bertemu laluan pertama di hadapan Istana Kehakiman dan berakhir di persimpangan Lebuh Wadi Ehsan di timur dengan panjang 6 km. Pembinaan Monorail Putrajaya bermula pada tahun 2003 dan dijangka siap pada penghujung tahun 2004. Projek ini sepatutnya menjadi tulang belakang sistem transit di Putrajaya dengan jangkaan 70% penduduk menggunakan pengangkutan awam menjelang 2020. Namun ia hanya menjadi angan-angan sahaja. Pada Ogos 2004, terdapat laporan mendedahkan kerja pembinaan infrastruktur monorail tersebut ditangguhkan. Bagaimanapun, pihak audit tidak dapat mengesahkan justifikasi penangguhan projek kerana tiada dokumen sokongan diperoleh. Menurut laporan, Ketua Audit Negara mendapati berlaku pembaziran dana kerajaan berjumlah
RM797 juta akibat daripada penangguhan projek monorail ini. Penangguhan projek monorail Putrajaya ini menyebabkan sistem pengangkutan bersepadu belum tercapai dan merupakan pembaziran sekiranya infrastruktur yang dibangunkan tidak dimanfaatkan. Namun sekiranya projek ini berjaya disiapkan, ada berpendapat bahawa penggunaan pengangkutan awam akan kekal rendah atas beberapa faktor utama. Mengikut kiraan penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk Putrajaya dilaporkan adalah 109,202 orang dan sebagai perbandingan, Kuala Lumpur mempunyai 1.9 juta orang iaitu 20 kali ganda daripada Putrajaya, dan mengikut data terkini secara purata kira-kira 46,000 orang sahaja yang menaiki monorail KL setiap hari iaitu separuh jumlah penduduk Putrajaya. Di sini dapat dibuktikan bilangan penduduk yang rendah akan menyebabkan permintaan sistem transit juga turut rendah, sekaligus akan menyebabkan pembaziran. Penangguhan sistem pengangkutan monorail di Putrajaya menyebabkan ia menjadi projek Gajah Putih. Nombor 3. Jambatan Bengkok Johor Singapura. Projek Jambatan Bengkok bernilai RM1.13 bilion telah dicadangkan oleh Tun Dr. Mahathir sebelum beliau bersara sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003. Jambatan Bengkok atau dalam perancangan mahu dinamakan sebagai Jambatan Indah merupakan struktur jambatan lebuh raya 6 lorong sepanjang 1.4 km yang diimpikan bagi menggantikan tambak Johor sepanjang 1 km yang sudah digunakan sejak tahun 1923. Idea pembinaan jambatan lurus telah dicetuskan dan kemudian diubah menjadi Bengkok seperti huruf S kerana Singapura tidak mahu mengubah struktur penghubung di sempadan negaranya. Cadangan untuk menggantikan tambak Johor dengan sebuah jambatan telah dicadangkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 5 Jun 1996. Selepas beberapa siri perbincangan, kedua-dua negara gagal mencapai kata putus dan beberapa cadangan dan konsep yang diusulkan oleh pihak Malaysia tidak dikompromi oleh Singapura. Malaysia berkeras untuk membina jambatan Bengkok setinggi 25 meter di atas paras laut yang di mana ketinggiannya turun secara perlahan menuju perbatasan antara bangsa di Selat Johor dan menyambungkannya terus dengan Singapura. Jambatan Bengkok ini sekiranya siap kelak akan menjadi sebuah jambatan ikonik berbentuk S di dunia, meningkatkan reputasi Johor Bahru sebagai pintu masuk selatan utama bagi tanah air. Namun pada April 2006, Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 Tun Abdullah Badawi mengumumkan pembatalan projek tersebut. Setelah projek tersebut dibatalkan, terdapat beberapa cadangan bagi projek ini untuk dihidupkan semula. Walaupun telah dibatalkan pada tahun 2006, projek Jambatan Bengkok yang dicadangkan ini wajar dipertimbangkan sekali lagi dan dihidupkan semula. Ianya adalah sebuah projek berwawasan yang mampu menjana ekonomi selatan Johor. Nombor 2. Kereta Terbang Wawasan 2020. Malaysia pernah mengambil langkah berani untuk menyertai perkembangan inovasi aero angkasa dengan pelaksanaan projek kereta terbang seperti yang diumumkan oleh Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof. Malah dalam pameran udara dan maritim antarabangsa Langkawi 2019 lalu telah diperkenalkan konsep awal model skala kecil kereta terbang yang akan dilaksanakan. Model skala kecil kereta terbang yang diberi nama Vector itu dibangunkan oleh sebuah syarikat tempatan, Aerodyne Group, dan ianya bukan model prototipe sebenar. Menurut Datuk Seri Rizwan, prototipe sebenar kereta terbang itu sedang dibangunkan di Jepun oleh rakyat Malaysia tanpa menggunakan duit negara dan dijangka siap hujung tahun 2019. Kos untuk menghasilkan prototipe kereta terbang ini dianggar bernilai RM1.23 juta. Keputusan kerajaan untuk melaksanakan projek kereta terbang ini juga tidak mendapat sambutan positif dari kalangan rakyat yang merasakan pelaksanaan projek tersebut tidak bersesuaian dengan ekonomi negara sekarang
dan lebih baik jika kerajaan menumpukan kepada kebajikan rakyat dahulu. Mereka juga beranggapan projek ini hanya menaikkan nama Malaysia sahaja dan tidak menguntungkan rakyat. Kebanyakan rakyat juga meluahkan rasa tidak gembira berkenaan dengan model skala kecil vektor yang dipamerkan kerana beranggapan pembuatan model tersebut dibuat sambil lewa. Beberapa ahli politik dari pihak pembangkang juga menjadikan kereta terbang ini sebagai bahan jenaka ketika sidang parlimen berlangsung. Oleh kerana itu, kerajaan perlu membuat kajian dengan lebih baik dan mengira faktor kepentingan rakyat juga untuk melaksanakan projek kereta terbang ini. Silap saya panggil kereta terbang. Sebenarnya dia drone. Dan drone itu besar, boleh bawa orang. Kalau nak pergi daripada satu tempat ke satu tempat boleh guna drone. Tak pakai jalan. Kalau kereta kena pakai jalan. Nombor 1, M101 Skywing. Projek M101 Skywheel yang bernilai 2.2 bilion ringgit adalah sebuah perancangan mega oleh M101 Group. Dalam beberapa projek pencakar langit di Malaysia, M101 Skywheel adalah projek yang paling mencabar kerana ia menampilkan sebuah roda ferris di atas bangunan 53 tingkat sekaligus menjadikannya sebagai roda ferris tertinggi di dunia. Setelah siap, M101 Skywheel bakal menjadi tarikan pelancong yang baru buat Kuala Lumpur. Roda ferrisnya bukan sahaja berfungsi untuk dinaiki oleh pengunjung, malah permukaannya itu terdapat skrin LED yang memaparkan jam gergasi. Ciri-ciri yang sangat gempak itu berjaya menarik minat para pembeli sehinggakan 80% unit telah terjual pada hari pelancaran. Projek itu dijanjikan siap pada tahun 2022, namun pada 2016 hingga 2019 tiada langsung kemajuan pada tapak pembinaan. Pada awal tahun 2020, pemaju memberi alasan bahawa punca kelewatan adalah disebabkan oleh pandemik yang melanda Malaysia pada waktu itu, dan semenjak itu tiada lagi perkembangan terkini mengenai M101 Skywheel. Yang lagi menyedihkan, tapak pembinaan sudah menjadi berluka dan pembeli mula rasa tertipu. Tambahan pula, sebahagian besar penduduk kampung baru di ibu negara tidak bersetuju dengan pembangunan pencakar langit itu, tetapi mengakui mereka terpaksa akur dan tidak mampu menyuarakan suara mereka. Di sebalik apa yang terjadi, peristiwa ini memberi pengajaran bagi rakyat Malaysia untuk tidak termakan dengan segala janji yang ditabur. Ramai yang sudah menerima hakikat bahawa mereka telah diberi harapan palsu dan menganggap ini salah satu projek mega gagal di Malaysia. Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen antara kelima-lima projek mega ini yang manakah anda rasa berpotensi untuk dibangunkan semula dan projek manakah yang paling bermanfaat untuk rakyat. Komen pendapat anda di bawah.